وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعل من عبادك المتواضعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. Muka surat 12 ya. Menyempurnakan haji dan umrah. Muka surat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah mulakan wa atimmul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah. Tengok ya, kalau solat Allah sebut apa? Kalau solat wa aqimus salah, dirikan solat. Kalau zakat wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Tapi haji Allah kata apa? Wa atimmu, dan sempurnakanlah. Di sini berbeza ibadat haji daripada zakat dan apa? Puasa dengan solat. Solat tersebut wa aqimus solat. Kalau solat tengah-tengah solat kita terbatal, kita ulang balik. Atau tengah-tengah solat okey, was-was apa? Was-was batalkan solat. Kita tak boleh sambung. Kita kena ulang apa? Balik. Tapi haji biarpun terbatal kena teruskan sampai habis. Mesti tahlul. Sebab tadi biarpun haji dia fasid, rosak, dia mesti terus sampai dia tahlul. Nanti ganti balik tahun depan. Sebab Allah sebut haji ni apa? Wa atimmu, dan sempurnakanlah haji. Ingatlah, ini perkataan haji dan bukan Allah sebut haji saja. Wa atimmul hajj wal umrah, sempurnakanlah haji dan umrah. Okey, banyak kes orang tak sedar ni. Setengah banyak kes berlaku. Haji kurang, umrah. Allah suruh sempurnakan haji dan umrah. Di ihram sudah, di miqat. Di ihram di miqat kadang-kadang panas. Di ihram di miqat, miqat apa? Di Tanaim kah? Di Ja'ranah kah? Di Hudaybiyah, di ihram sudah. Pakai ihram sudah. Balik dia balik hotel, dia demam. Rasa tak larat, demam. Terus dia buat selamba saja, buka ihram dia, tak jadilah aku buat umrah. Balik ke Malaysia, dia tak jadi buat umrah. Jadi kira hukum apa? Tetap dia dikira masih lagi dalam ihram selagi mana dia belum bertahlul. Tetap dikira dalam keadaan ihram. Sebab Allah sebut apa? Sempurnakanlah. Dia bukan
tak jadilah aku buat haji. Tanggal pakai ihram, pakai tangan biasa, balik. Dia kena pergi balik, dia kena tawaf, dia kena sa'i, dia kena tahlul. Sebab tu jaga benda ni, jangan main apa ikut-ikut orang saja. Kenapa? Begitu juga perempuan haid. Dia haid, tak jadilah. Orang nak balik, dia pun ikut balik. Sedangkan dia masih lagi belum sempurnakan umrah dia. Dia kena tawaf sebab tu. Sehingga kan dalam fatwa mazhab kita, ini fatwa Imam Nawawi, dia kata sekiranya perempuan tu haid, jemaah nak balik sudah, dia haid, jemaah dia nak balik sudah, kalau tidak dia ketinggalan, dia kena tawaf juga. Tawaf juga dalam keadaan haid, dalam keadaan dia rasa berdosa. Taqlidan lil Ahmad, sebagai taklid mazhab Imam Ahmad. Kemudian dia sa'i, tahlul, dia buat bayar dam. Sampai begitu. Sebab apa? Sebab Allah sebut wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Ini bezanya haji dan umrah daripada ibadat lain. Mesti kita sempurnakan. Dia tak boleh buat separuh-separuh. Okey, biarpun batal, biarpun haji dia fasid, biarpun haji dia fasid, batal haji dia. Contohnya apa, kita kata bersetubuh, lepas ihram bersetubuh, batal haji. Mesti dia kena terus tahlul, biarpun haji dia rosak. Nanti dia kena ganti balik, dia kena bayar dam. Itu haji. Sebab Allah sebut apa? Ini perkataan dia, wa atimmu, sempurnakanlah haji dan umrah. fa in ukhsirtum famastaysara minal had, maka sekiranya kamu dikepung, dikepung. Ini pernah berlaku dalam peristiwa Amul Hudaybiyah, dalam tahun Hudaybiyah. Orang musyrikin mereka larang, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia keluar bersama dengan para sahabat daripada Madinah menuju ke Mekah, bukan niat nak berperang apa, niat untuk mengerjakan umrah. Daripada berjalan daripada Madinah sampai ke Hudaybiyah. Di sana orang musyrikin halang. Okey, tak bagi Rasulullah masuk tahun tu. Hantar Suhail bin Amru buat rundingan dengan Rasulullah. Okey, tahun ni kamu tak boleh buat umrah lagi. Sebab mereka ni orang Arab, orang Quraisy, dengan Rasulullah mereka muamalah lain. Sedangkan mereka tak pernah halang orang lain untuk mengerjakan datang ke Kaabah. Tapi Rasulullah mereka halang. Jadi waktu itu antara penyelesaian Sulh Hudaybiyah tadi, Suhail bin Amru, dia kata buat apa? Hadza ma ahadai Muhammad Rasulullah. Kita pasal sebut sebelum ni. Suhail suruh pada perkataan Rasulullah ganti Muhammad bin Abdillah. Kita pernah sebut dulu macam mana Sayyidina Ali pun tak mau. Pada hadis yang disebut macam mana beradab itu ada ketiganya lebih baik daripada mentaati. Okey. Dan antara syarat itu juga antara apa? Antara persyarat tersebut, umat Islam tidak dibenarkan masuk kota Mekah pada tahun tersebut, pada Hari Hudaybiyah. Sedangkan mereka ihram sudah. Mereka telah berihram. Tak dibenarkan. Rasulullah terima. Jadi Rasulullah balik sedang perjanjian, para sahabat tak puas hati. Umar tak puas hati. Sehingga Umar tanya apa? Alasna alal haq wa hum al batil. Tidakkah kita berada atas kebenaran, mereka berada atas kebatilan? Alaysa qatlan fil jannah wa qatlan fil nar ya Rasulullah? Tidakkah yang terbunuh di antara kita sebelum ini dalam peperangan Uhud, peperangan Badar semua berada di syurga? Wa qatlan fil nar, yang terbunuh di kalangan mereka untuk menegakkan kesyirikan mereka dalam neraka. Yang terbunuh pada kita untuk menegakkan panji Islam, untuk menegakkan Islam, sedangkan terbunuh mereka untuk menegakkan kesyirikan, kekufuran. Alaysa qatlan fil jannah wa qatlan fil nar? Na'am. Dia Umar sebut apa? Fa'ala ma nuqtid daniyata fi dinina. Untuk apa ya Rasulullah kita beri kehinaan pada agama kita ini? Fa'ala ma nuqtid daniyata fi dinina. Untuk apa wahai Rasulullah
kita beri kehinaan pada agama kita begini. Jadi Rasulullah sebut apa? Fa innama ana Rasulullah fala aqsih. Aku ini Rasulullah, aku tak maksiat. Makna benda ni daripada Allah, bukan Rasulullah saja. Jadi waktu itu Rasulullah suruh para sahabat bertahalul, bergunting. Mana bertahalul? Tak ada seorang pun bergerak. Tak ada seorang pun bergerak. Sebab apa? Mereka harap Rasulullah akan ubah pikiran. Mereka harap Rasulullah, tak ada seorang pun bergerak. Rasulullah perintah mereka agar bertahalul. Tak ada seorang pun bergerak. Jadi waktu itu Rasulullah masuk bersama dengan Ummu Salamah. Dia kata, apalah kaum kau ni, aku suruh mereka tak mengikut. Jadi apa Rasulullah sebut? Kau jangan cakap apa-apa. Kau keluar depan mereka, kau tahalul, kau gunting rambut kau cukur, kemudian kau sembelih dam kau. Jangan cakap apa. Jadi Rasulullah pun depan para sahabat, dia keluar, dia tak cakap apa. Dia gunting, dia apa, kemudian dia sembelih dam dia. Semua sahabat tengok, semua terkejut, menangis, masing-masing saling menjalah samalah lain, menangis semua para sahabat bahawa Rasulullah itu bukan, mana ini Rasulullah betul-betul ya. Mereka harap Rasulullah ubah pikiran, menangis para sahabat. Sehingga Umar kata, Umar selepas tu dia rasa bersalah sampai bila aku ingat bersalah tu, aku terus bersedekah. Aku ingat benar tadi aku kata pada Rasulullah tu, aku macam aku pergi tanya Rasulullah tu, aku rasa bersalah, aku terus bersedekah. Cakap, menangis semua para sahabat. Sebab apa? Ini bijaknya Ummu Salamah. Jangan aku cakap apa. Sebab apa? Dalam setengah keadaan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bicara perbuatan kita itu lebih fasih daripada bicara lidah kita sendiri. Sebab tu dia tadi Ummu Salamah dia tanya Rasulullah, dia kata pada Rasulullah, nah, kau pergi wahai Rasulullah, ini isteri yang bijak untuk sebaik-baik manusia. Okey. Jadi sebab tu dalam setengah keadaan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bicara perbuatan kita itu jangan cakap banyak, buat saja. Jangan cakap banyak. Cakap banyak suka bergaduh. Lisanul hal afsah, dia lebih fasih bicaranya, min lisanil maqal, daripada apa? Daripada lidah bicara. Sebab apa? Imam Zaini sebut apa? Qad balagana, telah sampai khabar pada kami. Imam Zaini sebut, innallaha idza arada biqaumin khairan fataha lahum babal amal wa aghlaqa anhum babal jadal. Telah sampai kepada kami sesungguhnya Allah ini, apabila dia menghendaki kebaikan pada satu kaum itu, fataha lahum babal amal, Allah akan buka mereka pintu untuk mereka mengerjakan ibadat. Nak buat kebaikan, mengerjakan ibadat, buat kejar lomba ibadat. Wa aghlaqa anhum babal jadal, Allah kunci kepada mereka pintu perdebatan. Allah buka, jaga solat berjemaah di masjid, jaga ibadat, jaga zikir pagi petang, jaga tahajud malam, jaga puasa Isnin Khamis, jaga ibadat betul dengan Allah. Itu tanda Allah nak kebaikan. Wa idza arada Allahu biqaumin syarra, tapi Allah tutup pada mereka ni pintu perdebatan. Orang kena Allah nak kebaikan tadi, tak banyak bercakap tapi banyak ibadat. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an, apabila Allah hendaki satu kaum itu kejahatan, keburukan, fataha lahum babal jadal, Allah buka kepada mereka pintu berdebat. Sikit-sikit nak berdebat, sikit-sikit nak berdebat. Amalan tak macam mana pun, okey, amalan tak macam mana, tapi sikit-sikit nak berdebat. Fataha lahum babal jadal, Allah buka pintu berdebat. Puasa Rejab berdebat, nak puasa Syakban berdebat. Puasalah, pahalnya ibadat pada Allah. Masuk bulan puasa, masuk bulan Rejab, ini mana ada? Subhanallah. Fataha lahum babal jadal, puasa dah tahu terjak bulan haram, puasalah. Fataha lahum
babal jadal, Allah buka mereka pintu perdebatan. Wa aghlaqa anhum babal amal, Allah kunci pada mereka pintu amalan. Jadi sebab tu kita tengok, kalau kita semakin menuntut ilmu, kita nilai diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hisap balik diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Aku ini ilmu aku bawa aku bertambah ibadat atau suka berdebat dengan orang? Banyak ilmu ini aku rasa baik dengan orang ataupun bertambah musuh dengan orang? Tengok begitu. Tengok, kita nilai sendiri diri kita. Okey, inilah fiqh yang harus Ummu Salamah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah perbuatan kita lebih fasih daripada lidah perbicaraan kita. Sebab apa? Sebab apa? Kita minta berlindung pada Allah. Lidah bicara ini lebih fasih pada lidah amalan. Sebab apa? Sebab lidah bicara ini lebih fasih daripada amalan lah. Apa? Berwhatsapp, berdebat pasal agama sampai jam 2 pagi, tak habis-habis melawan, berdebat. Buka Facebook berdebat, buka WhatsApp berdebat pasal agama. Sedangkan waktu tu apa? Waktu apa? Tengah malam tu. Waktu itulah para hamba-hamba Allah menunggu detiknya untuk bermunajat pada Allah. Dia apa? Berdebat pasal agama jam 2 pagi. Kebaikan dekat situ. Keburukan berlaku apabila lidah berbicara ini lebih fasih pada lidah amalan kita. Boleh faham tak? Jadi kita minta semoga Allah jadikan ilmu yang Allah gunakan sebagai rahmat. Tanda rahmat, kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Jaga solat berjemaah, jaga buat ibadat-ibadat, jaga Quran kita, jaga zikir pagi petang kita. Okay. Allah sebut. Kemudian fa in ukhsirtu, saya kamu dikepung. Famastaisan had, dia panggil damul ihsar. Kita kenali sebagai dam terkepung. Mana? Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Jadi nak buat macam mana? Sedangkan dia perlu sempurnakan umrah. Jadi waktu itu Allah bagi keringanan. Kalau kamu dikepung tak apa. Nak pasal orang tak boleh kamu tak masuk, dihalang kamu masuk kan? Okey. Kamu dihalang. Kamu dihalang masuk. Mereka halang, tak benarkan kamu masuk. Jadi macam mana? Kamu boleh tahalul, kemudian kamu pun bayar famastaisal had, apa yang mudah daripada had. Kamu sembelih kambing untuk sebagai bayaran dam. Okey. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله, dan janganlah kamu mencukurkan kepala kamu sehingga sampai had itu tempatnya. Tempatnya di mana? Setengah kata di mana tempatnya dikepung, di situlah dia disembelihkan. Setengah kata mesti di tanah haram juga. Tapi kalau dikepung bukan tanah haram, nak sembelih macam mana tanah haram? Sebab tu pendapat paling kuat, mana masuk sini, janganlah kamu cukur kepala kamu sehingga dam tadi sampai di mana? Sampai tempat di mana tempat dia sembelih dam tadi, di mana tempat dia kepung. Tapi Imam Syafi'i kata biarpun dikepung, tapi daging dia mesti dihantar tanah haram juga. Tapi sekarang tak semestinya. Okey, sebab sekarang pun daging di tanah haram pun orang sembelih dam pun bukan orang sana makan. Ditimkan, dihantar ke Afrika, dihantar ke Bangladesh. Sebab apa? Sebab orang sana telah jadi mewah. Okey, sebab tak makan banyak sekali daging saja kan. Dulu jaga betul. Makna daging-daging sembelihan ini untuk fakir miskin tanah haram Mekah. Pegang betul fatwa begitu. Sebab memang dalam kitab-kitab fiqh begitu. Untuk fakir miskin tanah haram. Tapi orang sembelih sampai sekarang berjuta sembelih. Sampai sejuta sembelih. Banyak daging terbiar busuk. Ulama kumpul balik fatwa, kalau begitu, kalau begini, sedangkan tak berlebih kan, berapa saja orang di Mekah tu. Jadi mereka buat macam mana? Fatwa akhirnya boleh sembelih tanah haram, ditimkan, dihantar ke mana? Ke Bangladesh, dihantar ke Afrika. Okey. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.
siapa antaramu sakit au bihi ada min ra'sih, dia sakit ataupun dia ada azan min ra'sihi. Ini azan kepala dia sakit, kena cukur. Dalam ihram tiba-tiba kepala dia accident, mesti dicukur rambut dia untuk apa? Jahit. Mesti dicukur. Asalnya hadis ni apa? Sahabat tu banyak sangat kutu dia. Rasulullah kan tengok dia sampai kutu ni terkeluar ke kepala ni. Rasul kata, tak pernah aku tengok orang begini, kutu sampai begitu. Jadi Rasulullah sebut, okey, ayat turun benarkan, dia cukur rambutnya bagi apa? Buang kutu tadi. Kemudian dia kena bayar dam, dimaafkan. Begitu juga pakai ihram tiba-tiba accident, belum sempat lagi bertawaf bersa'i apa, accident, jadi kena pergi hospital, dia apa, dicukur rambut untuk jahit. Boleh, tak ada masalah tu waktu tu, tapi kena bayar dam sebab dia kira sakit. Fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, maka dia boleh bayar fidyah daripada dia puasa, ataupun dia bagi sedekah. Mana sedekah bayar beras. Sekarang dia bagi duit, banyak bagi duit saja, tukar pada apa, ataupun makanan sana kan. Au nusuk, ataupun dia sembelih kambing, ataupun satu bahagian daripada 7 bahagian. Mana satu bahagian macam kurban lah, satu bahagian daripada 7 bahagian ekor unta ataupun sapi. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ. Apabila kamu dalam keadaan aman. Sekarang haji berapa jenis dia secara umumnya? Berapa jenis haji ni? Ada 3 dia jenis. Pertama, haji ifrad. Haji ifrad ini kita sampai ke miqat, terus kita niat buat haji. Sampai ke miqat di Dzulhulaifah ke, di Jufah ke, di Qarnul Manazil ke, kita niat nawaitu al-haji wa ahramtu billahi ta'ala, aku niat haji. Jadi kalau kita pergi 1 Syawal terus niat haji, berapa bulan kita berada dalam keadaan ihram? Nak tunggu haji wukuf 9 Zulhijjah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, 2 bulan lebih dalam ihram. Tapi itulah mazhab Syafi'i, itulah paling baik. Sebab lagi lama kita dalam keadaan ihram. Itu nama dia haji ifrad. Kita buat terus ke miqat dengan ihram haji. Sampai apa? Selesai ibadat haji semua, baru kita buat pula umrah. Satu. Yang kedua haji apa? Yang kedua haji qiran. Qiran ini kita buat serentak haji dengan umrah. Kita sampai, kita niat umrah dulu, kemudian kita terus masukkan niat haji dalamnya. Atau kita nawaitu al-hajj wal umrata wa ahramtu billahi ta'ala, aku niat haji umrah serentak. Maknanya dia tawaf untuk haji, tawaf untuk umrah. Ini untuk orang sampai lewat biasanya buat begitu. Nanti dia sa'i untuk tawaf untuk haji, tawaf untuk sa'i untuk umrah sekali. Kemudian yang Allah sebut ini, dia panggil haji tamattu'. Ini kebiasaan kita buat. Tamattu' ini kita sampai, kita niat umrah dulu. Jadi sampai sana kita niat umrah saja, tak naik haji lagi. Kita tak naik haji lagi. Kita tawaf, kita sa'i, kita tahalul. Kita boleh tanggal pakaian ihram kita. Kemudian tunggu sampai hari wukuf, baru kita pakai balik ihram untuk niat haji. Tapi insya-Allah lah bab solat, puasa, haji nanti kita masuk insya-Allah. Sebab ini dia ada perincian dia. Okey. Sebab tu kadang kita fikir kan, subhanallah, sebab tu haji paling berat kan. Sebab tu Allah wajibkan sekali saja. Memang berat haji. Okey. Dulu berat musafir. Sekarang beratnya kerana immigration dia. Kerana dulu berat kita, memang haji ini dulu berat berat musafir dia. Kapal berbulan. Tapi kita beratnya tanggung perasaan kita. Tunggu dekat immigration dia kadang-kadang sampai 12 jam. Kadang tunggu okey. Tunggu pula nak bayar pula. Daripada subuh jam 8 sampai jam 12 baru boleh bayar. Untuk Sebab tu kita rupanya dulu Allah jadikan beratnya berat musafir. Sekarang berat kerana proses dia tu nak masuk tu. Nanti kena tukar pas ni, masuk sini, berhenti sini dulu, pasport tak boleh kita pegang, mereka pegang, nak balik kena pergi sini dulu. Berat di situ.
Okey. Dulu berat musafir. Sebab tu Allah wajib sekali saja seumur hidup. Okey. Jadi cukup sekat tu dulu. Okey. Sebab kalau perincian dia dalam hukum fiqh wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ke-17 ya. As-su'alu. Kaedah yang ke-17. As-su'alu. As-su'alu mu'adun. Mu'adun. Mu'adun fil jawabi. Fil jawabi. Fil jawabi. Fil jawabi. As-su'alu. As-su'alu soalan. Soalan. Ini kaedah yang ke-17. Sebelum ni apa? Ar-ridha bi syai', ridhan bima yatawalladu minhu. Ridha dengan sesuatu, ridha dengan kesan yang akan berlaku berkeridhaan tadi. Ini sekarang kaedah ni. As-su'alu, soalan itu mu'adun, diulang. Mu'adun, diulang. Fil jawabi, pada jawapan. Ini kaedah fiqh. As-su'alu, soalan itu. Soalan itu mu'adun. Mu'adun, diulang. Fil, pada al-jawabi, jawapan. Apa makna tu ni? Nanti dulu sebelum terang ni kita tengok apa makna dia ni. Apa ulama kita sebut? Walau, dia bagi contoh. Walau dan sekiranya. Walau dan sekiranya. Qila, dikatakan. Walau dan sekiranya. Qila, dikatakan. Qila, dikatakan. Lirajulin. Lirajulin, untuk seorang lelaki. Untuk seseorang lelaki ataupun kepada seorang lelaki. Lirajulin, kepada seorang lelaki. Walau dan sekiranya. Qila, dikatakan. Lirajulin, kepada seorang lelaki. Ala, di atas. Ala, di atas. Ala, di atas. Wajhi. Wajhi al-istikhbar. 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 Ala wajhil istikhbar. Dalam wajah, dalam bentuk. Dalam bentuk al-istikhbar. Istikhbar apa ni? Minta khabar. Minta khabar. Makna bentuk pertanyaan. Minta khabar. Istikhbar ni apa? Minta khabar. Minta berita. Ini naiknya jumlah khabariyah, jumlah insya'iyah, semuanya dalam ilmu balaghah. Ini satu ilmu dikenali sebagai ilmu balaghah. Disebut jumlah apa? Jumlah insya'iyah dan jumlah istikhbariyah. Jumlah soalan, apa jumlah khabariyah ini? Satu statement, satu perkataan yang orang dengar boleh sebut betul ataupun salah. Betul ataupun salah. Okey. Kemudian makna itu takrif dia. Jumlah khabariyah ini, okey, satu statement, perkataan yang orang dengar dia boleh cakap, makna dia berhak untuk cakap bohong ataupun betul. Boleh faham tak? Yang kedua dia kenali sebagai jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah ini satu statement, orang yang dengar tak berhak untuk kata betul ataupun salah.
Contoh apa? Saya sebut, Nek, kau ni gemuk. Berhakkah Muhammad Jaafar kata kau bohong ustaz? Berhak tak berhak? Okey, begini, tak apalah, kita ambil sikit saja. Saya sebut, Nek, kau ni gemuk Nek. Jadi orang dengar, dia ada hak tak untuk kata ya betul ataupun salah ataupun bohong? Berhak tak berhak? Berhak kan? Boleh sebut. Okey, Nek, kau ni gemuk. Wan sebut bohong ustaz. Mana gemuk, kurus dia. Sadiq sebut betul ustaz. Ya, dia memang gemuk. Dibandingkan dengan kambing dia gemuk dia lagi. Contoh sebagainya. Okey. Tapi jumlah insyaiyah ini, jumlah yang orang dengar tak berhak untuk kata betul ataupun bohong. Saya sebut, Nek, kau sudah makan kah? Boleh faham kah? Nek, kau sudah makan kah? Berhak kah? Bohong ke ustaz? Bohong apa? Aku tanya dia saja. Boleh, ini dalam bahasa Arab dia kaji sebab tu kita. Sebab tu inilah Allah sebut turunkan bahasa apa Quran ni. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Quran itu Qur'anan Arabiyya dalam keadaan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu ni berakal. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Tinggi mana di sisi kami. Okey, mana inna ja'alna, kami jadikan Quran ini dalam bahasa Arab, Arabian, la'allakum ta'qilun, agar kamu berakal. Sebab tu hukum ni sebab tu, wa kadzalika anzalna hukman arabiyya, begitu kami turunkan hukum ini dalam keadaan dia bahasa Arab. Sebab dia seni bahasa Arab ni luas, sampai perkataan disebut ini jumlah insyaiyah atau jumlah khabariyah. Sebab begitu ada ilmu balaghahnya, ada ilmu nahunya. Kita belajar Ustaz surah Fah tu, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu apa tu? Itu nahu. Balaghah atas sikit. Okey, nahu ni dengan saraf. Nahu ni dia kaji apa? Dia kaji perbezaan baris di belakang perkataan. Mengapa kita baca qad aflahal mu'minun? Baca mu'minun dengan waw. Ayat lain kita baca minal mu'minin, daripada orang mukminin. Baca dengan ya pula, tadi baca dengan waw. Sebab apa? Itu ilmu nahu. Itu namanya ilmu nahu. Kemudian ada saraf. Nahu dia tengok baris belakang perkataan. Saraf dia tengok baris pertama dengan baris depan perkataan. Itu saraf. Balaghah pula perkataan tadi apa maksud dia. Sebab tu ini ilmu dalam bahasa Arab. Tapi sayangnya semakin ditinggalkan dan semakin banyak bercakap. Masing-masing rasa jadi alim, ramai jadi alim. Setelah apa? Jadi alim setelah apa? Setelah ilmu yang Quran disebut. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadi Quran itu bahasa Arab. Sedangkan sumber hukum kita apa? Al-Quran. Okey. Tapi ramai jadi alim tanpa ada kedua-dua. Sedangkan Allah sebut ja'alna, inna ja'al Qur'anan Arabiyya. Sebab tu sebut asas. Sebab tu dulu ini dia belajar dulu. Sebelum belajar fiqh ni. Dulu ini dia ajar dulu. Ajar nahu dulu, ajar apa? Baru belajar hukum fiqh. Okey. Ustaz ya. Ustaz ya. Betul dulu kita belajar begitu kan? Ya, dia akan belajar apa? Nahu dulu. Kita belajar nahu dulu, belajar saraf, baru kita belajar hukum fiqh. Baru kita belajar akidah. Okay. Maksudnya bukan tak belajar langsung. Maksud dia belajar kitab ni tak masuk belajar kitab fiqh dulu. Kita tak baca Abi Sujaq dulu. Kita baca kitab Jurmiyah dulu, baru kita baca Abi Sujaq. Okey. Walau qila lijulun ala wajil istikhbar. Bentuk istikhbar. Apa ni istikhbar ni? Dia tanya. Nak minta penjelasan, kepastian. Okey. At-tallaqta dapat ni. Qallaqta. Ni satu perkataan sudah ya. Ni satu perkataan sudah ya. Sebab tu siapa yang takbir
Allah. Tak sah ya takbir dia. Siapa ya? Allahu Akbar. Tak sah takbir dia. Sebab apa tak sah? Sebab A lebih daripada 2 harakat saja. Jadi apa? Adakah? Allahu Akbar ini Allahu Akbar. Masalah apa? Yang muda tak pergi masjid, imam tua nak mati terus tunggu di masjid. Lepas tu kutuk imam tua. Pandai kau ya. Dah. Bukan aku tak pergi masjid, imam tu sudahlah pembagi baca tak betul. Ya kau di rumah saja. Okey. Ngutuk imam tu. Kenapa tak sah tu? Aku belajar ustaz kata tak sah dah sembahyang. Allahu Akbar. Okey, sebab apa? Yang muda tak pergi masjid. Okey, kemudian mengutuk imam tu, imam tua. Jadi masalah ustaz, masalah dia nak jadi imam juga masalahnya. Masalah apa? Kasihlah ubat berlali dia sebelum kamu sembahyang. Bagi dia tidur apa kau jadi imam. Okey. Atallaqta adakah? Ani adakah? Talaqta engkau ceraikan, engkau talakkan. Talaqta engkau talakkan. Talaqta adawati fa'ala. Talaqta zaujataka istrimu. Zaujata istri ke engkau. Okey. Okey. Lama tak jumpa kawan dia. Tiba-tiba pergi rumah dia tak nampak isterinya. Isterinya. Jadi dia tanya, "Atallaqta, kau cerai ke isteri kau? Kau cerai sudah ke isteri kau?" Bentuk soalan. Lama tak jumpa, 2 tahun tak jumpa, balik-balik pergi ziarah rumah dia tak nampak isteri, nampak anak-anak saja. Dia pun tanya, "Atallaqta zaujataka? Kau cerai ke isterimu?" Faqala, maka dia pun menjawab. Faqala, maka dia pun menjawab. Laki tadi. Faqala menjawab. Faqala, maka dia menjawab. Naam. Ya. Ya, itu saja perkataan dia. Naam. Faqala, maka dia pun menjawab. Maka dia pun berkata, Naam. Ya. Dia berkata, Naam. Ya. Mana naam tu ya lah. La tu tidak. Naam. Ya. Sekarang jatuh talak atau tidak? Dia tak sebut pun lafaz talak. Cuma kawan dia tanya, adakah engkau ceraikan isterimu? Dia tak jawab, ya, aku ceraikan tetap. Dia jawab, ya. Itu saja. Jatuh talak tak jatuh talak? Okey, makna talak apa? Huwa lafzun yahullu bihi uqdatan nikah. Okey, tahullu bihi huwa lafzun tahullu bihi. Satu lafaz. Huwa lafzun, satu lafaz, tahullu bihi, terungkai dengannya, uqdatun nikah, ikatan perkahwinan. Itu makna talak lafaz. Ka talaqtuka wa sarrahtuka, seperti dia berkata, aku talakkan engkau, aku ceraikan engkau. Sekarang tak sebut perkara talak, dia sebut ya saja. Jatuh tak jatuh? Jatuh tak jatuh? Dia tak sebut sebagai lafaz talak apa. Katalaqtuka, aku talakkan engkau, ataupun aku ceraikan engkau. Dia tak sebut apa, dia sebut ya. Naam. Dia tak sebut lafaz talak. Jatuh tak jatuh? Okey, ini jawapan dia. Kana adalah perkataan tadi. Kana adalah perkataan tadi. Naam tadi. Jadi kana tu adalah mana apa nakah? Kana. Naik mana mubtada dia? Mana isim kana dia? Mana isim kana? Kana apa? Mana isim kana? Iqratun khabar dia. Ya, ini kana qauluhu. Kana kata nak situ.
Kerana adalah apa? Adalah pengakuan dia tadi, ataupun kata na'am tadi. Kerana adalah ia. Apa ia ni? Perkataan dia tadi. Iqraran. Iqraran, pengakuan dia. Merupakan pengakuan. Iqraran, pengakuan. Pengakuan. Yu'akhadhu diambil kira. Yu'akhadhu diambil kira. Yu'akhadhu diambil kira. Yu'akhadhu diambil kira. Bihi dengannya. Biar disebut na'am saja, ya saja, dia merupakan pengakuan. Yu'akhadhu bihi, diambil kira dengannya. Fi pada al-zahir, pada zahirnya. Mana pada hukumnya? Fi zahir, pada zahir. Sebab apa? Sebab kita hukum secara zahir. Sebab apa sebut? Nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu ta'ala sarair. Kita hukum apa yang zahir saja pada kita. Allah lah lebih ketahui hati dia. Jadi yu'akhadhu bihi, diambil kira dengannya fi zahir. Walau dan biarpun, walau biarpun dan biarpun, walau dan biarpun, kana adalah dia lelaki tadi, kana adalah dia kadziban, dia berdusta. Walau kana kadziban, walau dan biarpun, kana adalah dia kadziban, dia berdusta. Boleh faham ke? Okey. Jadi dia okey. Walau ka dan waw dan lau sekiranya, kana adalah dia kadziban, dia berdusta. Mana biarpun dia berdusta. Jadi kawan dia tadi datang, lama tak jumpa dia, pergi rumah dia, tak nampak isterinya, nampak anaknya. Dia terkejut dia. Biasanya isterinya tak boleh tinggal. Nak keluar apa? Pergi jaya pun nak ikut juga. Tak boleh tinggal lelaki dia. Tiba-tiba dia balik-balik tak nampak isteri. Oi, mana pula isteri kau? Biasanya tak pernah berenggang dengan kau. Macam apa? Macam apa tu? Macam berangkas kah? Okey, jadi mana isteri kau? Kau ceraikan isteri kau? Kau cerai isteri kau? Dia nampak ni kukul saya dengan kawan dia. Ya. Sebab ya saja. Biarpun dia niat bergurau. Sebab apa? Sebab perkataan ya tadi, as-su'alu mu'adu fil jawab. Soalan tadi diulang balik pada jawapan mana? Ya, aku menceraikan isteriku. Itu maksud as-su'alu mu'adu fil jawab. Soalan tadi diulang pada jawapan. Biarpun disebut ya, aku ceraikan isteriku. Sebab apa? Jawapan tadi dia mengulang soalan yang diberikan. Itu maksudnya as-su'alu mu'adu fil jawab. Biarpun dia tak sebutkan talak, tapi ya dia tadi mengulang makna perkataan talak yang telah disebut oleh kawan dia tadi. Biarpun dia bergurau. Biarpun dia bergurau. Wa in kana idzan, biarpun dia bergurau. Tanya, "Mana isteri kau? Kau cerai ke?" Ya, iya bah. Sebut begitu saja jatuh. Sebab tu jangan dimainkan talak ya. Sebab tu sebut salasun jidduhun najid wa hadluhun najid. 3 perkara sungguh-sungguh pun jadi sungguh-sungguh, main-main pun jadi sungguh-sungguh juga. Lihat. At-talaqu nikah, wat-talaq talaq waraj'atu. Nikah, talak dan rujuk. Wa fi riwayatin wal itqu, dan juga membebaskan hamba. Ya. Walaupun orang jahil Ustaz. Mana? Walaupun orang jahil. Biar pun orang jahil. Sebab apa? Oi, nah, bab talak kau jahil, nikah kau pandai ya. Masuk bab talak jahil, nikah pandai. Biarpun jahil, sebab tak diuzurkan kejahilan sini. Sebab apa dia? Sebab apa? Ada Habis kau tahu mana kita menikah, kau tak jahil pula kata. Kata nikah tu. Okey, biarpun jahilan, sebab tu kena belajar tak dimaafkan. Okey, biar sebab tu jangan main-main. Salah sebab tu apabila kita kahwin. Okey.
Jadi waktu kena kahwin wajib kita tahu hukum talak, wajiblah belajar. Sebab itu berdosa tak belajar. Sebab itu menjadi kewajipan pada kita. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita akan terlibat benda tadi. Kita nak berniaga, wajib kita belajar ilmu muamalat. Biarpun dia secara umumnya muamalat itu fardu kifayah. Muamalat belajar fardu kifayah. Muamalat tentang rohan kita belajar di taman apa? Kifu. Tentang masalah rohan, tentang masalah apa? Semua tadi kan. Masalah muamalat kita sebut tu. Biarpun dia asalnya hukum fardu kifayah, tapi untuk orang terlibat jadi fardu ain untuk dia. Sebab dia akan beramal. Okey, hukum nikah secara umumnya fardu kifayah, tapi untuk orang terlibat dia kena belajar. Sebab apa? Akan melibatkan diri dia. Sebab akan libat hukum dia kan. Tak tahu dia kena tanya. Okey ya. Okey, jadi cukup sekat tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزق اتباعه والباطل باطل وارزق اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم